Memang selesa pakaikan batik, betul? Selesa. Selesa. Okey, cara betul tak cara pakai ni? Ini betul ke cara pakai ni? Kita tahu cara pakai, tapi kita tak tahu cara buat ni macam mana. Macam mana nak mencantikkan sesuatu kain ni? Nak pakai terus ke apa ni? Nak saya pakai terus ke apa? Pakai terus lah. Pakai terus lah. Ini dia. Jom kita bersama dengan... Okey. Wow, ini hebat-hebat ni kita datang. bawa pakar batik kita mencanting di Studio B sekarang ini. Betul. Tak, yang hebatnya mereka... mari dari Terengganu. Betul, mari dari Terengganu. Kita bersama dengan 3 orang pagi ini. Kita bersama dengan Puan Wan Nordiran Wan Long, merupakan penasihat Persatuan Pengusaha Batik Terengganu. Kita bersama dengan Puan Nurul Hamizah Deraman, iaitu AJK Promosi Persatuan Pengusaha Batik Terengganu, dan juga Puan Suhaida Samsudin, pelajar Institut Kraf Negara. Lepasan. Betul. Lepasan. Okay. Kita dah lepas. Ini nama dia Batik Lepas. Ya. Sudah menjadi pengusaha. Sudah jadi pengusaha, alhamdulillah. Berapa tahun dah? 9 tahun. Okey. Hari ini kita membawakan satu keistimewaan yang ada di Malaysia, iaitu batik. Betul. Kita tahu kalau pergi Terengganu, tak beli batik, Tak sah lah. pergi Terengganu. Buat apa pergi Terengganu kalau tak beli batik? Selain kepuk kita akan beli batik. Okey. Akan pergi tengok. Kita nak tanya bagaimana sebenarnya, apa bezanya batik Terengganu dengan batik negeri lain? Batik Terengganu dia ada identiti dia sendiri. Dari segi corak, teknik, berbezalah daripada negeri lain. Contoh kalau Terengganu, banyakkan motif dia flora dan fauna digabungkan dengan abstrak. Flora dan fauna. Ini antaranya lah ni. Flora fauna. Dia ada bunga-bunga. Itu ada rama-rama ke tu? Rama-rama. Dan kalau kita tengok, bukan setakat batik yang ada tema flora fauna kan, yang boleh dilukis. Boleh juga lukis macam Captain America. Captain America ni. Ya, yang macam ni kita nak mendidik budak-budak. Nak bagi budak-budak suka buat batik lah. Okey, dah halang kita bawa, dah halang cantik benar Haziq pakaikan batik. Kita sambil-sambil tu kita buat kerja juga boleh? Boleh. Okey, sebelum kita berbual jugalah ya. Sebab hari ni kita tak bawa juga lilin-nya. Untuk kita mencantik batik tu. Sebab kita nak tunjukkan kepada anda macam mana proses sebenarnya mereka mencantik batik tu. Tak semua orang dapat try ni dan tak semua orang pandai untuk buat, sebab benda ni kena ada bakat. Tangan tu kena lembut. Betul. Tak boleh keras. Okey, kita tengok tadi Puan Nurul Hamizah sedang mewarna. Macam mana nak warna batik ni? Dia tak perlu dia letak sentuh ke, kena betul-betul ke bagaimana? Letak je, tapi kalau boleh janganlah dia macam keluar. So dia ada dalam ni je. Okey. Dan dia kena faham juga kalau daun tu warna apa. Dia tak boleh suka hati, tak boleh. Suka. Daripada awal dah kena plan. Jadi hilang ni punya maksud dia lah. Kalau daun tiba-tiba letak warna orange ke, atau warna apa warna yang lain daripada warna daun lah. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Perkembangan batik sekarang bagaimana? Kita tengok macam generasi baru kan, dah mula juga minat buat batik. Alhamdulillah dengan sarangan kerajaan bagi penjawat awam pakai batik. Jadi telah memberi peluang kepada industri batik Terengganu untuk mengembangkan lagi batik-batik ni lah. Contoh maknanya dulu kan suram je bila kerajaan bagi minta penjawat awam pakai batik, okey, industri itu naik kembali. Betul. Yang mana yang budak-budak lepasan IKN, UiTM ke, jadi menceburi dalam bidang batik ini. Kerana batik ini ada boleh menjana pendapatan lah. Ya, betul. Bukan untuk golongan yang bangsawan, yang orang kata kaya-kaya je. Orang muda boleh pakai batik. Kan, lelaki perempuan pun boleh. Jadi kita pembatik pula kita sentiasa membuat inovasi lah. Maknanya tak seperti dulu. Contoh dulu design dia style macam untuk orang tua lah. Sekarang kita dah ubah. Kita modernkan. Dari teknik ni kita dah ubah. Maknanya dulu bukan blok saja, sekarang canting. Dan sekarang ni kita bersama Kraf Tangan juga buat inovasi baru. Batik menggunakan tanah liat. Menggunakan linut. Kami boleh warna sekali Boleh. Boleh Okey, kalau kita tengok dalam mencantik batik, dalam industri batik ni sendiri ada macam-macam cabaran. Antaranya kehadiran batik palsu. Jadi sebagai seorang pakar kan, mungkin kita boleh dapat detect macam mana kita nak dapat detect batik yang original dengan batik yang palsu ni. Macam mana, Puan? Okey, yang macam cik pakai ni adalah batik original. Ini yang batik blok. Patutlah sedap batik pakai ni. original. Ya.
Design pun dah kita upgrade kan, tak seperti design lama-lama. Okey, yang ni adalah batik tiruan. Okey. Mana batik tiruan? Batik tiruan. Ini batik maknanya dulu motif ni motif Terengganu. Okey. Jadi ni buat dekat Thailand. Jadi dia tiru kita punya design. Dia print. Yang ni teknik print. Beza. Yang ini adalah menggunakan tangan. Dia asli. Beza. Sentuh pun dah rasa yang beza. Sentuh. Yang ni pun keras. Okey, yang asli. tu yang asli. Okey. Tak keras. Satu lagi contoh dia. Okey. Ni yang palsu. Yang ni yang palsu. Okey. Sekarang ni adalah design daripada pengusaha kita. Ni lembutnya kain ni. Jadi pemain industri yang ada yang besar, dia meniru design kita. Dia olahkan atas kain polister. Design memang design cantik lah, batik. Tapi dia meniru, dia olah atas design polister. Tengok, dia akan jadi macam ni. Maknanya belakang kosong. Kalau ori, kita akan sama warna. Dia kena main kalau original, depan belakang kena sama macam ni. Warnanya sama. Inilah kita bagi contoh tengok tu. Satu lagi, kalau untuk buat batik asli, dia tidak boleh menggunakan kain polister. Kena pakai kain apa? Dia kena guna kain yang serak. Seperti cotton, sutera, rayon. Dia tidak boleh kain polister. Kain polister ni ada daripada plastik. Nak murah kot. Ya, yang murah. Tapi sekarang ni ramai yang pemain merosakkan. Inilah jual batik macam ni kan. Okey. Kita patut support lah. Suhaida begitu tekun ya. Ya, tengok Suhaida. Hari ini adalah pertandingan warna. Okey, kita nak dengar dengan Suhaida. Okey. Kalau mencanting ni macam mana teknik dia yang betul? Boleh tunjukkan sekali? Okey. Cuba ni ada penyu ni. Boleh ceritakan? Kalau macam lilin ni, better kita kena cari lilin yang sesuai dengan kita. Tak terlalu panas dan tak terlalu sejuk. Kalau terlalu panas, nanti dia akan terlalu kembang lah. Dan dia kena buat pergerakan cepat ke bagaimana? Okey, kalau terlalu panas, kita kena pergerakan yang cepat untuk supaya lilin tu tak besar, tak terlalu besar. Tapi kalau macam ni, dah okey. Okey. Kalau terlalu besar, dia akan mengeluarkan lilin yang contohnya macam ni lah. Mata canting lah, kita kata. Mata canting. Macam dia start. Tebal. Tak cantik lah. Yeah. Ruang dia pun makin apa? Terus tak ada ruang nanti kan? Takkan tengok je Fariha. Ya, sabar. Nak cuba kan? Mari sini. Kita nak tengok bagaimana hasil tangan Fariha. Tak masalahnya Suhaida yang takut. Aduh, habislah lukisan aku. Dia dah buat cantik dah. Boleh start dengan garisan dulu. Garisan ya? Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Hui. Okey. Slow. Sebab bila kita tahu lilin tu dah stabil dengan kita, so kita boleh control lah. Okey. Tisu ni function dia untuk stop. Sebab dia tak macam pen biasa kan. Okey. Hati-hati sebab warna ni dah basah. Oh, dia cantik dah. Dah jadi penyu kita. Dah jadi penyu. Yang ni macam tak jadi je. Tapi tak apa, kita boleh layerkan balik. Oh ya. Alah, kalau dia rosak sikit boleh jadi Ninja Turtle. Tak apa. Tapi cantiklah. Okay. Kalau macam ni, kita dah tahu lilin ni dah maybe dah sejuk ataupun dia dah habis. Ya Allah. Macam manalah. Okey, kalau kita tahu di sana kan flora, fauna dan sebagainya, dan ini satu mercu tanda kalau kita tengok Terengganu, identiti. Jadi setakat ni bagaimana kalau kita buat ni feedback pelancong dan sebagainya, memang nak yang begini? Ya. Kalau dia datang Terengganu, contoh kita pergi ke negara lain luar kan, kita akan bawa identiti Terengganu, kita akan bawa desain penyu. Sekarang ni drawbridge. Jadi kita dalam masa yang sama kita memberitahu pada semua di Terengganu ada drawbridge. Dia akan nak datang ke Terengganu untuk melawat drawbridge. Dan di Terengganu juga ada hari-harinya kerajaan negeri akan membuka drawbridge tu jadi orang boleh melihat waktu jambatan tu terbuka. Stres sangat ke Haziq tu? Saya geram sebab color dia ada terkeluar kena kat lilin tu lah. Tapi okeylah, nampaklah dah makin jadi kan. Kita nak cuba. Tapi jadilah rama-rama dia. Nampaklah ada ke warna dia macam tu rama-rama? Dia rama Malaysia. Ada merah putih biru kuning. Ya. Okey, bagaimana melihat langkah kerajaan kan kata setiap hari Khamis pakai batik.
Haji, bagaimana ia sangat membantu kepada pengusaha-pengusaha batik ke bagaimana? Alhamdulillah, memang ada sarangan pada kerajaan yang pakai baju batik. Sekarang industri yang lama-lama yang nak lupuh dah tu hidup kembali. Betul, alhamdulillah. Permintaannya. Tapi kita kena ubah juga, kena ubah teknik, desain baru. Kena dia sentiasa upgrade, kita kan? sentiasa upgrade dia punya produk batik itulah tak semestinya. Sekarang dulu orang pakai biasa kan, sekarang ni daripada batik ni kita boleh buat cardigan, kita boleh buat blouse. Untuk orang muda kan dia tak nak pakai yang macam style kampung tu kan. Jadi kita reka dia jadi blouse, dia dress. Macam kita orang pakai dia lah corporate. Dia Okey, ini adalah korporat Persatuan Batik. Persatuan Maknanya Batik daripada batik kita boleh buat baju korporat. Ini setiap hari boleh pakai batik. Boleh. Ya. Hari Isnin batik lain, Selasa batik lain, sampai hari Jumaat. Kan, ni kalau kita tengok ada macam-macam aktiviti juga yang dilakukan untuk menarik minat anak muda. Yang tu di bengkel. Yang ni masa kita buat event di Kemaman, Promosi Craft Terengganu lah, bawah Motek. So kita orang mendapat gerang dari Motek untuk membuat event. Alhamdulillah Jadi, ni. ada perancangan lain tak untuk menarik minat lagi anak-anak muda ni supaya masuk dekat dalam industri batik ni? Kalau macam saya bermula pada zero bidang batik kan. So saya kena macam mana diorang boleh duduk dalam bidang batik. So saya kena dekatlah dengan so saya masuk dalam Persatuan Pengusaha Batik Terengganu. Mana-mana event saya akan join. So daripada sikit barang tu sekarang saya boleh semua kemeja, kaftan budak. So dengan bimbingan yang macam orang lama lah, macam Kak Nur sendiri. Sebab dia, mereka kan ada kilang. So kita desainkanlah pattern yang muda sikit. Ya, kalau Kita reka untuk orang muda lah. Sekarang contoh orang muda kan dia suka pesta. Ya, betul. Lelaki kan nak pesta, baju lelaki pesta. Jadi kita buat pesta. Kalau orang yang badan semangat je, kita kena colour gelap. Macam tu. ada macam-macam jenis. Ada macam-macam jenis. Ni sekarang ni. Katanya kalau Haziq, kalau misalnya batik mahal harganya. Macam mana tu? Orang kata, alah, kenapa mahal? Dia sebab mahal ni satu bahan mentah, tenaga kerja. Itu yang jadi mahal tu. Tapi cuba pakai. Tapi dia punya kualiti tak panas. sebab kalau kita pakai batik original, maknanya daripada cotton, sutra, dia memang sejuk. Dia tidak seperti kain polyester, dia akan panas. Macam tu. Dan kalau kita tengok pun bila pakai tu puas hatilah. Orang kata kenalah dengan harganya dan effort yang telah pun diletakkan oleh pengusaha-pengusaha batik ni untuk buat batik-batik ni dengan teliti. Kan? Dan kalau kita tengok lagi ada banyak aktiviti yang dilakukan, antaranya anak-anak saya pun saya bawa dekat KL. Saya bawa pergi colour batik tu. Warna batik dan dia orang suka. Betul. Banyak hasil-hasilnya Contoh macam ni anak-anak punya. kita nak membagi minat kepada budak-budak muda, kita reka yang macam ni. Jadi bila dia tengok mesti yang ni anak dia Sultan Nizam. Dia mewarna di Dobrish. Warna batik. Masa ni Persatuan Batik buat kita diberi peluang untuk membuka promosi event selama sebulan di atas Dobrish. Dan mestilah sambutannya agak menggalakkan. Sangat menggalakkan. Maknanya budak-budak yang naik bas datang teruja. Dia mewarna. dia jadi minat. Tak bagi dia menangis. Nak pergi colour batik hari-hari pula. Kan? Why not? Boleh je kan? Kalau nak pergi colour hari-hari. Boleh. Mak ayah punya kepala nanti. Dan kepada mereka yang nak minat dengan batik ni, macam mana caranya untuk mencari persatuan? Boleh. Kita boleh buat macam kursus belajar membuat batik. Sebab kita ada komuniti juga. Untuk menolong komuniti membuat batik. Dari ini tak kira orang tua pun boleh, macam kadang-kadang suri rumah kan dia nak menjana pendapatan, dia nak belajar membuat batik, kita akan ajar. Kita ajar dari bawah, mana daripada mula-mula bancuh, lilin, semua-semua tu sampai jadi produk. Bila jadi produk tu dia boleh menjual. Kan kena ada usaha lah. Yeah. Kan orang kata biar kita start daripada bawah, lama-lama jadi pandai macam ni. Tengoklah hasilnya, beza. Jom kita tunjuk sikit puan. Ni yang saya colour. Alhamdulillah. Bukan, ni bukan saya colour. Ini yang saya colour belum siap lagi lah. Haziq kan warna lah, Bah. Ni saya bawa colour. Saya nak buat rama-rama Malaysia. Rama-rama tu warna Malaysia. Jadi yang Fariha punya macam mana? Saya bawa sikit. Dia betul. Bunga dia mesti warna pink dengan kuning. Maknanya rama-rama saya ni tak betul lah ni. Ini warna Malaysia. Tak apa. Rama-rama ni kena... Dia tak boleh main tibai. Dia kena logik lah. Dia kena logik. Kalau rasa kita nak buat juga, boleh juga. Tak ada masalah. Takkan nak halang kita punya pilihan. Kan? Okey, tapi kalau ikutkanlah tema-tema yang ada dekat batik tu semua diikut logik colour. Ya, logik colour. Dan satu lagi kena ikut
permintaan juga. Kita tak boleh ikut selera kita. Kita kena ikut selera pelanggan. Okey. Customer nak warna macam ni, kita kena ikut juga. Kita ikut jugalah. Yeah. Okey, kalau misalnya penonton Malaysia hari ini yang berminat kata, batik Terengganu, comel, macam mana nak menghubungi kalian? Boleh dia boleh hubungi Persatuan Batik Malaysia sebab Persatuan Batik Terengganu. Persatuan Batik Terengganu maknanya kita akan bagilah nama-nama ahli-ahli kita untuk dia orang hubungi. Dan boleh pergi ke tempat-tempat tu. Kami juga aktif dalam jualan craft dengan Malaysia lah. Baru balik daripada Festival Craft Johor, bulan 2 Festival Craft Kebangsaan. Semua pengusaha akan turun di sana. Ya. Maknanya banyak pilihan, banyak peluang untuk anda belajar, banyak peluang untuk anda join industri batik Malaysia. Ya, Jadi jangan orang kata hilangkan khazanah kita. Ya. Tapi kalau dari segi negeri Terengganu, kerajaan negeri banyak membantu pengusaha batik melalui Yayasan Pembangunan Usahawan. Dia akan pergi ke tempat-tempat kita tengok apa yang kita boleh bantu, kerajaan negeri boleh bantu usahawan macam mana, dan dia akan membawa juga kita promote produk kita sampai ke luar negara. Sampai mata dunia. Betul. Ya, Contoh jadi biasa kalau kerajaan negeri Terengganu selalu bawa pengusaha pergi Singapura, Banyak Paris, pendedahan luar juga lah kan untuk dan bawa produk martabatkan kita batik Malaysia ke mata dunia. Baik, terima kasih banyak-banyak ucapkan Puan Wan Nor Diran. Kita ada Nurul Hamizah dan juga Suhaida.